Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan kriteria penskoran Bahasa Melayu Pentaksiran Tingkatan 3 KSSM dalam kertas 1 bahagian C dan kertas 2. Dalam kertas 1 bahagian C ada 2 contoh daripada 3 jenis soalan yang akan dikemukakan dalam kertas tersebut. Contohnya, ringkasan, rumusan atau ulasan. Manakala bahagian kertas 2 merangkumi soalan bahagian A, iaitu karangan respon terhad 10 markah dan bahagian B, iaitu karangan respon terbuka 30 markah. Baik, mari kita lihat yang pertama, cara penskoran pentaksiran dalam kertas 1 bahagian C. Dalam soalan bahagian C, seperti yang diterangkan dalam video format pentaksiran kertas Bahasa Melayu Pentaksiran KSSM cikgu yang lepas, murid akan diminta menjawab satu daripada 2 soalan di bahagian C. Baik, mari kita lihat perincian penskoran pada kertas tersebut. Yang pertama, soalan ringkasan. Pemarkahan bagi soalan ini adalah seperti berikut. Bahasa 5 markah dan satu isi diberi 2 markah. Oleh itu, murid hendaklah memberikan sekurang-kurangnya 5 isi untuk mendapatkan 10 markah. Dan bila dicampur markah bahasa dan isi, murid akan memperolehi markah keseluruhan 15 markah. Baik, untuk mendapatkan markah yang baik dalam bahasa, murid perlu menguasai kriteria seperti berikut, yaitu yang pertama, peringkat cemerlang. Kriteria bahasa mestilah mempunyai bahasa yang baik dan lancar. Murid perlu menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata yang tepat dan ayat gramatis. Murid juga perlu menggunakan wacana yang sesuai dan ejaan dan tanda baca yang betul dan tepat. Barulah murid mendapatkan 4 hingga 5 markah. Manakala peringkat baik, bahasa murid perlulah bahasa yang masih baik. Seterusnya, bahasa masih menggunakan ayat sendiri dan pemilihan kata yang masih tepat. Ayat masih gramatis dan menggunakan wacana yang masih sesuai serta ejaan dan tanda nama yang masih betul. Markah yang diperuntukkan 2 hingga 3. Baik, yang seterusnya, peringkat memuaskan. Bahasa kurang lancar. Terdapat kesalahan dalam penggunaan ayat. Pemilihan kata kurang tepat dan ayat kurang gramatis. Penggunaan wacana kurang sesuai. Ejaan dan tanda baca kurang tepat. Dan murid menyalin petikan secara terpilih. Maka markah yang diperolehi 1 markah. Seterusnya, kita akan lihat juga
Penekanan terhadap soalan ringkasan. Yang pertama, tugasan perlulah berfokus, iaitu murid perlu merujuk kepada arahan dalam soalan. Isi dalam petikan sekurang-kurangnya ada 5 hingga 7 isi. Patah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan. Jika lebih, tanda palang dan garis melintang selepas perkataan ke 100 akan ditanda. Dan markah bahasa tidak dipengaruhi oleh markah isi. Selain itu, dalam ringkasan mestilah mengandungi 5 isi penting dan dalam bentuk berperanggan agar memudahkan diperiksa oleh pemeriksa. Baik, yang kedua, pemarkahan bagi soalan rumusan. Pemarkahan bagi soalan rumusan pula adalah seperti berikut. Markah yang diperuntukkan 15 markah. Soalan ini tidak ada tugasan atau kata kunci. Murid hanya perlu merumuskan bahan tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Jika lebih, akan ditanda palang dan garis melintang selepas perkataan ke 100. Murid juga perlu menulis rumusan sekurang-kurangnya 1 idea utama, 6 idea sokongan, dan 1 penutup. Murid juga perlu mengambil kata tugas daripada petikan dan ayat gramatis. Jika murid menulis perenggan 1 atau lebih, akan ditanda seperti biasa oleh pemeriksa. Baik, pemarkahan yang diambil dikira adalah seperti jadual berikut, yaitu 1 idea utama 2 markah, 6 idea sokongan 6 markah, 1 penutup 2 markah, dan jumlahnya 10 markah. Manakala bahasa 5 markah. Jumlah keseluruhan adalah 15 markah. Dan cara pemarkahan bagi bahasa dalam soalan rumusan adalah sama seperti pemarkahan yang diambil kira dalam soalan ringkasan. Yang ketiga, kriteria pemarkahan bagi soalan ulasan. Baik, pemarkahan akan diberi oleh pemeriksa mengikut kriteria berikut. Yang pertama, peringkat cemerlang dengan peruntukan markah 13 hingga 15 markah yang akan diberikan oleh pemeriksa. Murid perlu mempunyai idea, isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan, dan ulasan idea yang diberikan jelas serta matang. Dari sudut bahasa, ayat yang digunakan oleh murid masih ayat gramatis, kosakata yang luas dan tepat, ejaan dan tanda baca betul, penanda wacana yang betul, dan kesalahan bahasa yang minimum. Seterusnya, peringkat baik boleh diperolehi oleh murid 9 hingga 12 sekiranya idea masih mempunyai isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan, serta ulasan idea yang jelas.
Dari sudut bahasa, ayat masih gramatis, kosakata luas, ejaan dan tanda baca masih betul, penanda wacana yang masih betul, serta kesalahan bahasa yang masih minimum. Seterusnya, peringkat memuaskan 5 hingga 8 markah akan diberikan oleh pemeriksa jika mempunyai idea tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan bahan dan ulasan idea yang kurang jelas. Manakala bahasa ayat kurang gramatis, kosakata terhad, dan kesalahan bahasa yang ketara. Seterusnya, penguasaan minimum, murid akan mendapat 1 hingga 4 markah sahaja kerana keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap ataupun tidak menjawab tugasan. Oleh itu, murid-murid perlu berhati-hati dan baca kehendak soalan. Seterusnya, kita akan lihat pemarkahan bahasa Melayu dalam kertas 2 pula. Baik, dalam kertas 2 mempunyai 2 bahagian yang wajib dijawab oleh murid, iaitu bahagian A, karangan respon terhad, 10 markah, dan bahagian B, karangan respon terbuka, 30 markah. Baik, kita lihat yang pertama, bahagian A, iaitu karangan respon terhad. Bagaimana murid boleh mendapatkan markah yang baik dalam karangan respon terhad? Yang pertama, peringkat cemerlang. Sekiranya karangan respon terhad murid mempunyai isi yang cukup dan relevan mengikut tugasan, idea yang jelas dan menarik, ayat gramatis, kosakata yang luas dan tepat, dan ejaan dan tanda baca yang betul, serta kesalahan bahasa yang minimum, murid akan diberi markah sekurang-kurangnya 8 hingga 10 markah. Kemudian, peringkat baik, karangan respon terhad murid perlu mempunyai sekurang-kurangnya isi yang cukup dan relevan mengikut tugasan, idea yang jelas, ayat masih gramatis, kosakata yang luas, ejaan dan tanda baca masih betul, serta kesalahan bahasa yang masih minimum. Maka murid akan mendapat markah sekurang-kurangnya 5 hingga 7 markah. Kemudian, peringkat penguasaan minimum akan diberi 3 hingga 4 markah apabila karangan respon terhad murid mempunyai idea kurang relevan dengan tugasan atau idea kurang jelas, ayat kurang gramatis, kosakata terhad, dan kesalahan bahasa yang ketara. Dan peringkat tidak menguasai, murid hanya diberikan 1 hingga 2 markah sekiranya karangan respon terhad murid mempunyai
isi yang tidak tepat, ayat tidak gramatis, dan keseluruhan jawaban calon menggambarkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Baik, dalam karangan respon terhad juga, murid-murid perlu memberi tumpuan, yaitu menulis dengan jumlah patah perkataan dalam karangan respon terhad mestilah 50 hingga 80 patah perkataan, dan kebiasaan dalam soalan ini bentuk maklumat adalah dalam bentuk pelbagai. Murid juga perlu menghuraikan semua maklumat yang diberi, yaitu maklumat yang diberikan bergantung kepada kesesuaian bahan, serta perenggan yang ditulis hendaklah dengan ayat yang gramatis. Baik, seterusnya karangan bahagian B ataupun karangan respon terbuka. Baik, karangan respon terbuka, marka cemerlang adalah antara 26 hingga 30 markah. Bagaimana mendapatkan markah yang cemerlang? Yang pertama, idea mestilah relevan dengan tugasan. Huraian idea jelas, menarik dan matang, dan mempunyai contoh yang sesuai. Bahasa yang digunakan dalam karangan juga penggunaan ayat yang bervariasi dan gramatis, penggunaan kosakata luas dan tepat, tanda baca betul, dan kesalahan bahasa yang minimum. Selain itu, dari sudut pengolahan bahasa juga, pengolahan mestilah menarik, berkesan dan matang dengan pemerengganan yang sesuai, format yang menepati kehendak tugasan, penggunaan penanda wacana yang tepat, dan penggunaan ungkapan menarik, tepat dan berkesan seperti peribahasa, pantun, cogan kata, frasa yang menarik. Baik, seterusnya peringkat kepujian. Murid akan diberikan markah 20 hingga 25 markah sekiranya idea dalam karangan respon terbuka murid sekurang-kurangnya mempunyai idea relevan dengan tugasan, huraian idea jelas dan menarik dengan memberi contoh yang sesuai, bahasa yang digunakan, penggunaan ayat bervariasi dan gramatis, penggunaan kosakata yang luas, tanda baca yang betul, dan kesalahan bahasa masih minimum. Dari sudut pengolahan bahasa pula, pengolahan menarik dan berkesan dengan pemerengganan yang sesuai, formatnya masih menepati kehendak tugasan, dan penggunaan penanda wacana yang sesuai, penggunaan ungkapan menarik, sesuai dan berkesan seperti peribahasa, pantun, cogan kata, dan frasa yang menarik. Baik, manakala peringkat baik dengan penilaian markah yang diberikan 15 hingga 19 markah sekiranya karangan respon terbuka murid mempunyai idea
yang masih relevan dengan tugasan, huraian idea masih jelas dan masih menarik dengan memberikan contoh yang masih sesuai, penggunaan bahasa ayat masih bervariasi dan masih gramatis, mempunyai kosakata yang luas, tanda baca masih betul, serta kesalahan bahasa masih minimum. Manakala pengolahan masih menarik dan masih berkesan dengan pemerengganan yang masih sesuai, format masih menepati kehendak tugasan, dan penggunaan penanda wacana masih sesuai. Seterusnya, penguasaan minimum, markah yang diberikan 7 hingga 14, iaitu sekiranya idea kurang relevan dengan tugasan, huraian idea kurang jelas dan kurang menarik, dan tiada contoh atau contoh kurang sesuai. Manakala bahasa pula, penggunaan ayat yang kurang bervariasi dan kurang gramatis, penggunaan kosakata yang terhad, serta kesalahan bahasa yang ketara. Seterusnya, pengolahan, yaitu pengolahan yang kurang menarik dan kurang berkesan dengan pemerengganan yang kurang sesuai, format kurang menepati kehendak tugasan, dan penggunaan penanda wacana yang kurang sesuai dalam karangan tersebut. Baik, dan yang terakhir, murid akan mendapat markah 0 hingga 6 markah, iaitu tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Apabila karangan murid secara keseluruhannya, jawapan calon menggambarkan penguasaan kemahiran menulis yang lemah, tidak menjawab tugasan atau karangan, tidak menepati kehendak soalan, ataupun terpesong. Baik, dalam karangan ini juga tiada penolakan markah untuk ejaan atau format. Baik, berikut adalah bahasa Melayu kertas 2 yang merangkumi 2 bahagian. Yang pertama, bahagian E, karangan respon terhad 10 markah. Masa yang dicadangkan 15 minit. Contoh arahan, berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Contoh penyataan soalan sambutan Hari Malaysia peringkat sekolah. Berikut adalah bahan yang diberikan kepada murid dan boleh digunakan oleh murid atau calon dalam penulisan karangan respon terhad. Seterusnya, bahagian B, karangan respon terbuka, masa yang dicadangkan 45 minit. Contoh soalan, lihat gambar dan maklumat di bawah dengan teliti. Kemudian, pilih satu daripada 3 soalan yang dikemukakan dan tulis sebuah karangan
yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Dalam bahagian B juga, soalan adalah berdasarkan tema yang diberikan dan contoh soalan. Yang pertama, selaku wakil murid, Anda diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Persaraan Pengetua. Tulis ucapan itu selengkapnya. Soalan kedua, sekolah Anda telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Ceritakan pengalaman Anda semasa sambutan Hari Guru. Soalan ketiga, bincangkan cara-cara Anda menghargai jasa guru. Jika murid lihat, ketiga-tiga soalan ini berfokus kepada tema sambutan Hari Guru. Dan murid hanya menjawab atau memilih satu daripada tiga soalan ini untuk menulis jawapan murid di bahagian karangan respon terbuka. Baik, itu saja daripada cikgu. Sekian dan sampai jumpa lagi.